المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم ya Latif, ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh barakah ini ya Allah, di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya Allah ya Tuhan kami hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang fakir, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan kegelapan, hati yang masih penuh dengan kejahatan nafsu ya Allah, hati yang belum bermakrifat padamu ya Allah. Maka pada pagi yang barakah ini, dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, kami memohon kepadamu ya Allah, Kau jinakkan nafsu kami, Kau diamkan nafsu kami dalam takdir, heningkan perasaan jiwa kami, bersunyi-sunyi, bersepi-sepi denganmu ya Allah. Kau jadikanlah kalbu kami, batin kami tenggelam dalam kenikmatan denganmu, keasikan denganmu, tenggelam dalam keadaan kerinduan kepadamu. Jadikan kalbu dan batin kami ya Allah karam dan lautan mahabbah padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sering tergelincir, kami sering jatuh, kami sering lalai, kami sering lupa ya Allah. Maka kami memohon pertolongan daripadamu, ihsan daripadamu. Kami mengharapkan belas kasih daripadamu ya Allah, sentiasa Kau buka pintu keampunanmu kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Latif, lembutkan hati kami, lembutkan jiwa kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Kau bimbinglah hati kami kepadamu, Kau perjalankan rohani kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Kau perjalankan rohani kami kepadamu ya Allah. Ya Latif, lembutkanlah hati kami yang keras ini ya Allah. Jinakkan nafsu kami yang liar ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Kau tutuplah segala keaiban kami, keaiban kedua ibu bapa kami, keaiban guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, bukalah pintu makrifah kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau angkatlah hijab kami selama ini yang menutupi batin kami sehingga kami tidak merasai nikmat denganmu ya Allah. Kami tidak dapat merasai nikmat wujudmu, kebersamaan denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, telah Kau pilih kami, Kau pertemukan kami di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Bulan rahmat, bulan keampunan, bulan pembebasan daripada api neraka ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan Ramadan yang kami lalui ini dalam keadaan Engkau tidak bersihkan dosa-dosa kami, Engkau tidak memberikan keampunan kami ya Allah. Hati kami belum Kau bersihkan ya Allah, amal kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan terkapai-kapai ya Allah. Ampuni kami, bantu kami, bimbing kami. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, dosa ibu bapa mertua kami, guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, Kau hiasilah hati kami dengan makrifah, hiasilah hati kami dengan cahaya iman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang Kau biarkan kami terus dalam keadaan dosa, jangan Kau biarkan kami di dalam lembah dosa, jangan Kau biarkan kami dalam bergelumbang dengan dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah perubahan pada hati kami, pada jiwa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah perubahan ya Allah pada nafsu kami ya Allah. Ya Allah, Kau akhiri hidup kami dengan husnul khatimah.
Kau kumpulkan kami bersama dengan Nabi-Mu, Ya Allah. Kau masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisap, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ikhlaskan hati kami, ikhlaskan hati kami. Ya Allah, kuatkan iman kami, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah seluruh jemaah majlis lawak sebelum subuh. Ya Allah, berkatilah seluruh jemaah yang sentiasa bersama dalam majlis-majlis yang kami jalankan. Ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami. Kau tunaikan segala permintaan-permintaan kami. Ya Allah, kau jadikanlah penat letih kami dalam hidup ini. Penat letih yang mengangkat darjat kami di sisi. Jadilah segala pengorbanan kami, Ya Allah, keperitan kami ini membersihkan jiwa dan kalbu kami, membersihkan nafsu kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kau jangan biarkan penat letih kami dalam keadaan penat letih yang tidak ada nilai di sisi. Jadikanlah, Ya Allah, penat letih lelah yang kami lalui dalam hidup ini. Penat letih lelah yang benar-benar ada nilai di sisimu, yang mengangkat kedudukan kami di sisimu, Ya Allah. Jangan kau biarkan, Ya Allah, pengorbanan kami, penat letih lelah yang kami lalui tanpa ada nilai, tanpa membawa apa-apa kebaikan pada jiwa kami. Ikhlaskan hati kami, ikhlaskan hati kami, betulkan hati kami, betulkan hati kami, Ya Allah. Betulkan hati kami, Ya Allah. Luruskan niat kami, murnikan niat kami, Ya Allah. Peliharalah hati kami, Ya Allah. Peliharalah akhlak kami, peliharalah adab kami, Ya Allah. Peliharalah adab dan akhlak kami. Kau murahkan rezeki kami zahir dan batin, Ya Allah. Limpah, yang melimpah ruah, Ya Allah. Ya Allah, kau lapangkan hidup kami, Ya Allah. Kuatkan iman kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mengambil kesempatan masa yang ada. InsyaAllah sebelum 5.45 saya akan berhenti. Jadi ambillah peluang sambil-sambil sahur, persiapan sahur dan sebagainya untuk sambil-sambil mendengar bacaan hadis 40 pengajian kita. Sebelum tu suka untuk saya umum pada pagi ini buku ataupun e-book terbaru saya, panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar menurut salafus salih. Jadi saya lancarkan pada pagi ini. Hubungi admin, ambil nombor admin, tulis dekat kertas masing-masing 0182439509. Jadi e-book ini bernilai hibahnya RM10 sahaja. Hanya RM10. Ada 40 muka surat lebih. 40 muka surat lebih. Saya cerita rahsia Lailatul Qadar, kemudian menurut tasawuf, kemudian juga amalan-amalan para ulama-ulama yang mereka ada pengalaman mendapat Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan kita boleh beramal dengan panduan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Ini risalah terbaru saya. Panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar. Hibahnya hanya RM10 saja. Bagi yang mampu, yang tidak mampu, seikhlas yang mungkin. Seikhlas yang mungkin. Dan bagi yang ada kemampuan lebih, nak berikan lebih pun tak mengapa. Untuk dana Majlis Ta'lim Nurul Mubin. Jadi hubungi nombor 018 bagi tahu nak dapatkan e-book. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, para muhibin akan dapat dalam bentuk fail PDF. Kerana buku ni saya tak cetak, saya tak print kerana masa yang sempit dan memerlukan satu kos. Maka ini saya tunjuk contoh yang saya sendiri pergi ke kedai bagi tahu nak print. Ini dalam, ikutlah tuan-tuan nak buat saiz macam mana. Dalamnya berwarna dan juga ada gambar raja dan tulisan yang agak besar supaya lebih jelas. Jadi ini contoh, ini hanya contoh yang saya sendiri print. WhatsApp admin bagi tahu nak dapatkan e-book buku Dr. Umay Panduan Mencari Lailatul Qadar. Saya buka sedikit sebanyak rahsia Lailatul Qadar dari sudut tasawuf, kesufian, dan bagaimana nak dapat Lailatul Qadar dan bagaimana nak menikmati Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah,
Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang benar-benar kau berikan kami Lailatul Qadar. Dan ini panduan para ulama-ulama kita, ulama Rabbani, ulama Sufi, bagaimana untuk nak mendapat Lailatul Qadar. Jadi hibahnya hanya RM10 untuk Majlis Ta'lim Nurul Mubin. Bagi yang tidak mampu, seikhlas yang mungkin. Kalau tak mampu juga, bagi tahu admin, saya ni memang tak mampu. Saya ni orang susah, saya fakir miskin. Bagi tahu kepada admin, dan saya izinkan kepada beliau untuk berikan secara percuma. Berikan secara percuma. Adapun bagi yang ada kemampuan, nak beri lebih RM10 pun tak apa. Kerana saya dalam buku ni ada 40 muka surat. Dan buku ni saya tidak cetak, saya tidak print. Ini contoh saya yang sendiri printkan. Saya anggap besar. Dan tuan-tuan dan puan-puan hanya dapat dalam bentuk file PDF. Dan pergilah suruh anak-anak kalau yang tak tahu, cucu ke, pergi ke kedai photostat, minta hantar file tu kat dia, dia printkan, dia bindingkan. Nak binding dengan cantik pun boleh, terserah pada tuan-tuan. Jadi hibah hanya RM10 sahaja. Itu pun untuk Majlis Ta'lim Nurul Mubin, sumbangan dakwah dan mahabbah. RM10 dapat satu buku ni. Dan bagi yang tak mampu, seikhlas mungkin. Bahkan kalau tak mampu juga, bagi tahu admin, saya ni tak mampu, saya ni fakir, saya ni miskin, susah, ibu tunggal, asnaf, dapatkan percuma saja. Dapatkan secara percuma. Kerana saya tak cetak, maaf, kerana sedikit modal yang terbatas dan masa yang suntuk, saya tak cetak. Saya teringin nak cetak, namun kerana masa dah suntuk dan nak dekat dengan 10 yang akhir, ambillah secara PDF. Ini Allah bagi ilham dalam masa 1 minggu. Allah bagikan ilham untuk saya siapkan, draftkan buku panduan ini dengan berkat doa semua. Barakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, boleh hubungi admin 018. Kemudian maklum bagaimana nak dapatkan e-book panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar. Alhamdulillah saya malam tadi lewat malam sampai dari Sibu. Pagi flight ke Sibu, memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat saya, teman saya, ahli khidmat. Dan malam tadi juga terus pulang. Dan pagi ini sekali lagi dapat live untuk membaca hadis 40 Imam Nawawi bersama dengan tuan-tuan. Dan saya jemput jam 10, saya di Bukit Naga, Kelang, ada kuliah duha bicara tauhid makrifat jam 10 pagi di Masjid Bukit Naga, Kelang, jam 10 pagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-16. Hadis ni pendek dan saya yakin insya-Allah kita akan dapat selesaikan syarahannya sebelum jam 5.45 pagi insya-Allah. Hadis yang mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala awsini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, awsini, berilah nasihat kepadaku. Apa nasihat Nabi kepadanya? La taqdab, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian dia mengulangi lagi pertanyaan yang sama beberapa kali kepada Nabi. Nasihatkan aku, nasihatkan aku, nasihatkan aku. Tetap Nabi memberi nasihat yang sama. La taqdab, jangan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut jangan marah dan bagimu syurga. Itu dalam riwayat yang lain. La taqdab walakal jannah, jangan marah dan bagimu syurga. Sehingga disebut dalam satu catatan bahawa Nabi ni tak pernah marah kalau berkaitan dengan urusan dunia. Tak pernah marah pada urusan dunia. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut orang yang kuat bukanlah orang yang handal bergusti. Laisa syadidu bisur'ati. Orang yang kuat bukanlah orang yang handal, orang yang gagah, orang yang handal bergusti.
Innamas syadidul ladzi yamlikul nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi SAW, ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukanlah orang yang handal bergusti, akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu mengawal diri ketika marah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat beberapa pelajaran daripada hadis ini secara ringkas. Yang pertama, kita lihat pada sudut makna zahir hadis. Hadis yang ringkas tetapi menghimpunkan di sana banyak cabang akhlak dan juga penyucian jiwa. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahawa jangan marah ni bukanlah menafi sifat marah secara fitrah. Sifat marah tu ada, bukan menafikan. Kerana marah itu juga fitrah dan marah itu juga adalah tabiat manusia. Tetapi maksudnya, apa maksud menurut Ibn Rajab Al-Hanbali? Yakni jangan marah, jangan mengikuti marah. Marah tu ada, tapi bagaimana nak kendalikan marah? Bagaimana nak kawal marah? Bagaimana nak pandu marah itu? Kerana marah itu adalah tabiat manusia. Kita tidak menafikan marah itu secara fitrah, tetapi apa yang maksud menurut Ibn Rajab Al-Hanbali, la taqdab, jangan marah. Yang pertama, jangan mengikuti marah. Yang kedua, jangan bertindak ketika marah. Jangan bertindak ketika marah. Yang ketiga ialah kawal nafsu ketika marah. Jangan mengikuti marah, jangan bertindak ketika marah, dan kawal nafsu ketika marah. Kenapa? Apabila sifat marah ni telah menguasai dirimu, ini sifat syaitan. Itu ialah godaan syaitan. Ketika mana marah yang tidak terpimpin, tidak terarah, tidak dikawal, itu marah mengikut nafsu, sudah menguasai dirimu, itu menjadi pintu kepada apa? Pintu kepada kezaliman. Akan berlaku kezaliman. Ketika kamu biarkan marah itu tidak terkawal, itu pintu kepada kezaliman. Itu pintu kepada permusuhan. Akan putus persaudaraan, akan putus ukhuwah. Kemudian menjadi pintu kepada apa? Kepada kata-kata yang akan menyakitkan. Sedangkan dalam hadis sebelumnya telah kita huraikan ialah jaga lisan. Kemudian ia membawa kepada pembunuhan. Ia membawa kepada pembunuhan. Ketika mana marah itu menguasai dirimu, ia membawa kepada pintu kepada pembunuhan. Kezaliman, permusuhan, kemudian akan terputusnya ukhuwah al-Islamiyah, persaudaraan Islam. Kemudian akan terbit, ketika marah menguasai dirimu, akan terbit kata-kata yang akan menyakitkan dan ia boleh membawa kepada pembunuhan. Oleh kerana itulah Nabi SAW merumuskan seluruh penjagaan akhlak dengan satu kalimah saja. Walaupun ditanya berapa kali soalan yang sama, ausini, berulang kali, tetap Nabi pesan, la taqdab, jangan marah, jangan marah. Itu pada zahir hadis. Kita lihat dari sudut yang kedua ialah syarahan dari sudut tasawuf dan kesufian. Dalam perjalanan kerohanian tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sifat marah ni dia berkait rapat dengan nafsu. Dia berkait rapat dengan keegoan. Nafsu amarah, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Oleh kerana itu, pada hadis ini Nabi sebut jangan marah. La taqdab, jangan marah. Maka para ulama sufi melihat hadis ini sebagai satu perintah dari sudut kesufian tasawuf. Perintah untuk kamu patahkan egomu. Untuk kamu kalahkan egomu. Kamu patahkan egomu. Kenapa? Apabila seseorang itu marah. Sebab apa dia marah?
Sebab terluka ananiahnya. Sebab apa dia marah? Sebab terluka ego yang ada dalam dirinya. Sebab apa dia marah? Sebab terluka uh, uh, terluka ketakburan yang ada dirinya. Sedangkan itu bukan hakikat dirinya. Hakikat diri ialah rohani. Namun ketika mana keegoan, anania, kesombongan itu yang menjadi dirinya, sedangkan itu bukan hakikat dirinya. Dan ketika mana waktu itu tercalar egonya, tercalar kesombongannya, tercalar keangkuhannya, maka yang akan terbit apa? Yang akan terbit ialah sifat marah. Oleh kerana itu, dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu kepada mujahadah. Tanpa mujahadah tidak ada musyahadah. Tidak akan capai muraqabah dan musyahadah kalau tidak ada mujahadah. Mujahadah bagaimana nak tundukkan amarahmu? Bagaimana nak tundukkan sifat marahmu? Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, dalam karya agungnya, marah itu api dalam hati manusia yang dinyalakan oleh syaitan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam karya agungnya kitab Ihya, marah itu ada dalam hati manusia yang dinyalakan, yang ditiup, yang dinyalakan oleh syaitan. Dan apa kesan ketika kamu marah? Marah yang tidak berasas. Marah yang tidak ada, marah yang dipandu oleh nafsu. Ketika mana marah itu menguasai dirimu, di antara kesannya ialah akal kamu akan lemah. Pertimbangan akalmu lemah. Rasional akalmu lemah. Akan hilang segala hikmah. Kamu tak nampaklah hikmah apa yang berlaku. Dan ketika marah yang menguasai dirimu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syaitanlah yang memimpin perjalanan ini. Segala tindak tandukmu. Yang memimpin tindak tandukmu ketika itu ialah syaitan. Sebab itulah Nabi sebut orang yang kuat itu orang yang dapat tahan marah. Orang yang kuat, orang yang gagah, bukan handal bergusti. Namun orang yang kuat, orang yang gagah ialah orang yang dapat tahan marahnya. Itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan salik kepada Allah, sifat marah itu akan menjadi hijab kita dengan Allah. Kenapa? Orang yang nak berjalan kepada Allah, kalau dalam tasawuf, orang yang hampir dengan Allah, orang yang sudah takarub dengan Allah, hatinya tenang, hatinya luas. Ini kesan, ini tanda hati yang ada makrifat. Berarti orang yang dirinya dikuasai oleh marah, dia tidak mengawal marahnya, dia tidak pandu marahnya, itu tanda hatinya masih sempit dan penuh dengan keegoan, masih ada keakuan diri. Dia tak boleh kata dia salah, tak boleh kata dia tak betul. Ketika egonya tercalar, maka ketika itu marah yang menguasai dirinya. Berarti ketika marah menguasai dirinya, berarti dia bukan orang yang arif billah. Berarti dia tidak mencapai kesempurnaan makrifat kepada Allah. Walaupun ibadahnya luar biasa, amalnya yang luar biasa, tapi hidup dikuasai oleh marah, berarti dia belum sampai usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang sufi ni, orang ahlillah, orang yang dekat dengan Allah, tidak ada siapa yang boleh menguasai dirinya. Dia tidak dikuasai oleh siapa pun. Hatta nafsunya pun tak boleh menguasai dirinya. Inilah para ahlillah. Inilah para wali-wali Allah. Tidak ada siapa pun yang boleh menguasai dirinya. Bahkan nafsunya dan dirinya sendiri pun tidak boleh menguasai dirinya. Kerana orang sufi tidak dikuasai. Orang sufi kerana hatinya sudah bergantung, berlazat, asyik hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikuasai.
Dia tidak dikuasai oleh marah, dia tidak dikuasai oleh nafsu, dia tidak dikuasai oleh ego, dia tidak dikuasai oleh makhluk, dia tidak dikuasai oleh dunia. Inilah para ahlilah. Dia ada kekuatan makrifat, kekuatan nur yang Allah campakkan dalam kalbu mereka. Oleh kerana itu, ketika mana seseorang itu dapat menundukkan, dapat menguasai marahnya, dapat mengawal marahnya, maka berarti dia berjaya menundukkan sebahagian besar daripada nafsunya. Ketika dia dapat kawal dan dia dapat menguasai marahnya, dia dapat kawal marahnya, dia dapat memimpin marah yang terkawal, berarti dia telah berjaya menundukkan sebahagian besar daripada nafsunya. Para jemaah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh kerana itulah hati kita ni kena sentiasa hidup dengan Allah. Inilah tauhid. Hati yang sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang yang dirinya dikuasai dengan sifat marah, dia tidak ada ketenangan. Hidupnya tidak ada ketenangan. Hidupnya tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Lantaran kerana apa? Kerana dirinya dikuasai oleh sifat marah. Berarti dalam hidupnya tu tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan kata para ulama sufi, kalau nak tahu seseorang itu bagaimana kedudukan dia dengan Allah, lihat bagaimana ketika dia marah, bagaimana dia dapat mengawal marahnya. Di situ sebagai tanda kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita kenal seseorang ketika mana waktu marah, bagaimana dia dapat kawal marahnya. Di situ baru dapat terbuka sejauh mana dan kedalaman hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sahal Al-Tustari, tidak sampai seseorang kepada hakikat tawakal selagi marahnya menguasai dirinya. Tidak sampai seseorang kepada hakikat tawakal selagi mana marahnya masih menguasai diri. Nabi ulang beberapa kali, jangan marah. Berarti apa? Ini adalah akhlak yang besar. Maksudnya perkara ini penting. Perkara ini sangat penting. Dan ini merupakan satu penekanan daripada baginda Nabi SAW. Nabi mengulangi dengan lafaz yang sama, la taqda, jangan marah, la taqda, berulang kali, jangan marah. Berarti apa? Pada nasihat ini mencakupi sebahagian besar akhlak Islam. Nasihat Nabi ini jangan marah, ini mencakupi sebahagian besar akhlak Islam. Kenapa? Kebanyakan dosa-dosa ni bermula daripada mana? Bermula daripada marah. Apabila marah, maka yang keluar ialah kata-kata yang menyakitkan, kesat. Marah, putus silaturahim. Marah, pergaduhan. Marah, kezaliman. Berarti dengan sifat, kerana marahlah, maka terbitlah segala perbuatan-perbuatan yang lain, tindak tanduk yang lain, yang membawa kepada kerosakan, membawa kepada kebinasaan dan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, mengawal marah juga merupakan asas kepada penyucian hati. Mengawal marah asas kepada penyucian hati. Dan para ulama mengajar kita bagaimana nak tundukkan sifat marah ni. Ada beberapa panduan-panduan yang boleh saya kongsi pada pagi ini. Bagaimana nak kawal sifat marah ini? Di antara panduan-panduan oleh para ulama-ulama kita, ketika marah, kita diam. Ketika marah, diam. Ketika kamu tidak dapat mengawal marah kamu, diam. Bahkan diajar juga ketika marah, untuk nak kawal marah, ambil wudu, sejukkan dengan ibadah wudu. Ambil wudu,
Kemudian marah juga. Kalau contoh masih dalam keadaan marah, ini berapa kaedah. Pindah tempat. Pindah tempat. Ubah tempat. Itu juga cara untuk nak tundukkan marah. Diam ketika marah, berwuduk. Kalau marah itu dari api. Kemudian duduk. Kemudian yang ketiga, berpindah tempat. Yang keempat, ketika marah itu dalam keadaan berdiri, kamu duduk. Duduk jika sedang berdiri. Dan di antaranya tidak lain, banyakkan selawat kepada Nabi. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah proses untuk nak latih sifat sabar. Yang kita belajar tasawuf, belajar kesufian, inilah latihan. Latihan sabar. Latihan sabar kita dan bagaimana kita nak latih supaya kita memiliki, kita nak belajar berlapang dada. Nak memiliki sifat kelembutan. Kerana orang yang sabar, orang yang memiliki sifat sabar, orang yang memiliki kelapangan dada, itu lapang dadanya, itu tanda dia adalah orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada segala sifat kemarahan. Mudah-mudahan Allah sentiasa lapangkan dada kita dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang mampu menahan marah. Dan Allah Ta'ala campakkan dan pakaikan pada diri kita ialah sifat sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan barakahnya Ramadan ini, Allah sentiasa jadikan hati kita dalam keadaan tenang dan hati kita sentiasa dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu daripada saya, tuan-tuan, sekali lagi saya lancar pagi yang barakah ini khusus kepada seluruh para pecinta majlis selawat sebelum subuh yang sentiasa mengikuti majlis ta'lim Nurul Mubin. Ibu pagi ni jangan tunggu esok, dapatkan panduan buku ataupun ibu panduan mencari dan menikmati Lailatul Qadar menurut salafus salih. Ni minggu ni Allah Ta'ala bagi ilham sehingga berjaya menghasilkan satu risalah dalam 40 muka surat saja. Namun kerana masa yang suntuk sempit, boleh nak cetak dalam 4 hari siap cetak. Namun kerana nak urus penghantaran dan masa yang agak sempit, maka saya hanya berikan dalam bentuk fail PDF. Nanti ibu-ibu, ayah-ayah, bonda-bonda, kakak-kakak dan seluruh keluarga dapatkan fail PDF tersebut, kemudian print sendiri. Kemudian pergilah binding macam mana pun. Nak saiz bagaimanapun bagi tahu. Ini ni kebetulan saya dah sibuk malam tadi. Sebelum saya sampai, saya dah minta kawan saya lewat malam tadi. Ada lagi kedai yang sempat, yang masih buka. Dia pergi print. Macam inilah contoh. Dan ada gambar raja. Dan dalam ni saya cerita tentang Lailatul Qadar, bagaimana nak dapat Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bantu kami ya Allah. Bantu kami. Kau anugerahkan kami kenikmatan Lailatul Qadar pada tahun ini. Jadi hibah hanya RM10 saja. RM10 saja. RM10 niat untuk dakwah mahabbah majlis ta'lim Nurul Mubin. Itu je. Bagi yang ada kemampuan nak bagi lebih untuk niat majlis ta'lim Nurul Mubin, silakan bagi tahu admin. Namun bagi yang tak mampu RM10, seikhlas yang mungkin. RM1, RM2, RM2. Tidak ada bebanan, tidak ada. Kalau tak mampu juga, bagi tahu admin, saya tak mampu. RM1 pun saya tak mampu. Bagi tahu admin. Saya izinkan admin untuk berikan fail itu secara percuma. Saya izinkan. Halal. Kerana kita saling memahami dan kita saling mencintai, dan mudah-mudahan itu juga adalah ibadah untuk saya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Yang tidak ada kemampuan sangat, RM1 pun tak mampu. Bagi tahu admin. Dan saya izinkan admin untuk berikan fail itu secara percuma dan halal. Barakallah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mendukung usaha dan pergerakan dan juga majlis-majlis ta'lim Nurul Mubin. Dan Alhamdulillah, saya syukur sangat. Semalam pagi saya terbang ke Sibu dan saya sampai di Sibu, terus ke masjid daerah Sibu, Masjid An-Nur. Sempatlah
berada di sisi jenazah, kemudian duduk bersama solat jenazah, terus ke kubur dan menyaksikan jenazah diturunkan ke liam lahat, kemudian duduk tahlil di tepi sahabat yang meninggalkan selama-lamanya. Sunyi dan sepi, satu kehilangan dalam hidup saya. Selesai saja pengumuman, hujan turun renyai-renyai, menandakan sebagai hujan juga merasai kehilangan dan pemergiannya. Dan saya membuat keputusan untuk ambil tiket terus pulang malam tadi. Penerbangan yang paling lambat, paling lewat, kerana nak bersama pagi ni dengan tuan-tuan hadis 40. Yang keduanya, saya nak batal program saya jam 10 pagi di Bukit Naga, Kelang. Rasa serba salah, walaupun boleh emergency. Jumaat semalam pun ada 2 program yang saya batalkan juga. Hari ni nak batal pun boleh, rasa macam tak kena. Maka saya ambil keputusan untuk malam tadi, walaupun agak kepenatan, letih, maka terus pulang malam tadi. Pergi balik hari, pergi sibuk balik hari, demi tanda cinta dan kasih kepada seorang sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memberikan keampunan kepada kita. Jangan lupa hubungi admin. Saya minta sungguh-sungguh, tolong sungguh-sungguh sikit sebanyak ilmu dan pengijazahan sekali lah. Berarti orang yang dapat e-book ni sekali kita ijazahkan, dan nanti boleh print sendiri. Nanti lah kalau tahun depan kalau ada rezeki saya cetak, saya tulis lagi bagi elok, bagi kemas lagi, kita cetak dan kita terbit dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Hubungi admin 018 bagi tahu nak dapat e-book buku panduan Lailatul Qadar. Kemudian hibahnya hanya RM10 yang mampu, tak mampu pun tak apa. Bagilah seikhlas yang mungkin. Kalau tak nak bagi pun tak apa. Tak nak bagi pun tak apa. InsyaAllah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.